kita ada Amirul Haziq, kita ada Amirul Hazli, kita ada Faiz Hakimi, kita ada siapa ni? Kemar ada tak? Lukman. Lukman, please jangan cakap mic tak elok. Come on Lukman, request by Iyad. Sekejap. Yeah. Dia kalau Iyad macam mana dia nak tolak kan? BFF kan? Okay, mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan Lukman. Tak ada. Iyad, kesian Lukman bukan saja tu, dia dah cuba dah tu. Tu siapa selain Iyad? Wafiq. Wafiq. Come on Wafiq. Saya takut Wafiq ni tergolek je ni. Bukan boleh percaya kembar ni. Ada tak kembar ni? Saya nampak Nabil je. Ada kembar tak? Ada. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wafiq ke Wazif ni? Dah baca belum? Ada. Dia dah baca belum? Ke saya yang tak dengar? Nak orang. Mana lagi? Dengar, saya dengar. Ini. Dengar? Alright. Bangsat. Alright. Okay, mulakan. Volume. Alright. Okay. Mulakan kembar bismillahirrahmanirrahim. Hello, you. Dengar you. Yes. Alhamdulillah. Dengar. Okay. Continue. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min waza'i rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sorry. Zaim baru masuk dalam grup bio yang ramai orang tu ke? Korang ni macam mana boleh tak perasan ketua kelas tak ada dalam tu? Kesian Zaim. Okay, tak apalah. Alright, tak apa Zaim, nanti dia boleh tengok recording. Okay, right. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So, kita sambung. Ni adalah chapter yang last. Sekejap ya, kenapa saya punya... Entahlah. Okay, sekejap. Okay, kita sambung yang hari tu. Apa ni tengok anak saya buat Roblox. Nampak. Sekejap. Susah sikit. Sekejap. Kan tu yang nak saya tengok Roblox. Sekejap. Teacher Marister Murid, Teacher Marister jenis pertumbuhan. Okay, so hari ni kita nak masuk 1.3. 1.3 ni kita nak cerita pasal memerihalkan jenis tumbuhan berdasarkan kita hidup. So hari ni kita nak habis bab 1 tau. Okay, so lengkungan pertumbuhan ni kita ada 3 jenis. So awak ingat, kita akan belajar pasal tumbuhan ni sampai bab 7. Bab 7 ni memang pure pasal tumbuhan sahaja. Saya rasa ada baiknya bila kita pecahkan dia ikut tumbuhan. So maksudnya kita boleh fokus lah. Now, so bila kita cerita pasal lengkungan pertumbuhan ni dia ada kaitan dengan graf. Ingat tak kalau manusia dulu bab 14, kita ada ke
Bab 15 kot. Lengkungan pertumbuhan manusia yang macam ni. Yang awak ingat macam ni lah. Yang kalau dah tua, lepas tu ini dewasa, sini remaja, sini kanak-kanak, sini bayi. Okay, so kalau untuk manusia kita ada lengkungan pertumbuhan. Okay, kalau lengkungan pertumbuhan untuk manusia, ini kita panggil dia adalah sebagai, lengkungan ni kita panggil dia sebagai lengkungan sigmoid. Jenis ni kita panggil dia adalah sebagai sigmoid. So untuk tumbuhan pun sama tau. Dia ada graf dia, dia ada lengkungan pertumbuhan dia. Tetapi untuk tumbuhan ni, sebab tumbuhan ada banyak jenis, lengkungan pertumbuhan dia kita boleh pecahkan kepada 3. Sebab kita ada 3 jenis tumbuhan mengikut dia punya hayat. Kita ada semusim, kita ada dua musim, kita ada saka. Okay, right. So saya terus pergi kat sini. So bila kita cakap dia sebagai tumbuhan semusim ni maksudnya kita sekali tanam, lepas tu dia mati. Okay, so dia ada satu kitab hidup sahaja. So tumbuhan semusim ni kebanyakannya yang kalau kita tanam sayur lah, one shot je. Alright, so kita ada pokok padi, pokok labu, pokok tembikar. So ini satu musim, bukan satu musim, satu musim. Right, so dia mula dengan percambahan, dengan menghasilkan biji benih. So senang kata kalau kesimpulannya, kalaulah awak nanti awak belajar, kalau awak study, tumbuhan ni sebenarnya dia hidup, dia punya purpose, senang kata macam mana nak cakap, tujuan dia hidup untuk melahirkan dia punya legasi tau, biji benih, anak dia. Once dia dah hasilkan biji benih dia, anak dia dah mati. So senang kata, purpose tumbuhan ni hidup, okay, paling orang kata ultimate tau, tumbuhan tu hidup. Kenapa dia hidup? Sebab dia nak meneruskan legasi dia. Dia nak meneruskan, make sure dia ada anak. Dia nak meneruskan spesies dia tidak terancam. Dia dapat meneruskan dia orang punya, bahasa Melayu saya tak, nak cakap kalau korang kahwin, korang mesti ada anak. So bila dah ada anak, korang rasa dah secure. Korang punya what do we call it, legasi itu dah dapat disambung. So sama juga dengan tumbuhan. So tumbuhan ni kalau awak perasan, objektif dia hidup daripada dia bercambah, dia akan endingkan dia tu, dia mesti hasilkan biji benih. Okay, sebab salah satu ciri benda hidup dia mesti membiak. So dalam tumbuhan ni pun sama. Dia punya ultimate, dia mesti ada biji benih. Sebab biji benih ni adalah anak dia. Kalau kita manusia, kita tak suka biji benih, kita suka apa? Orang makan ke biji? Buah dia. Kita makan buah dia. So tapi kalau untuk tumbuhan, kalau korang perasan sebenarnya dia akan sampai dia punya matang, dia hasilkan biji dia, lepas tu dia mati. Okay, now tumbuhan semusim dengan tumbuhan dui musim ni dia lebih kurang sama. Cuma dui musim ni kita hidupnya panjang sedikit. Kita boleh pecahkan kepada 2. Okay, 2 fasa tau. Fasa pertama, pertumbuhan yang pertama adalah pertumbuhan tampang. Tampang ni awak nak bayangkan masa tu dia hidup, nak jadi pokok je, daun, dia ada akar. Itu pertumbuhan tampang. And then dia stop sekejap bila musim tu sejuk. Contohnya macam kat negara 4 season, 4 musim lah. And then pertumbuhan yang kedua ni, pertumbuhan kedua ni dia hasilkan, masa ni sebenarnya dia hasilkan biji benih untuk pembiakan. Dah dihasilkan pembiakan, lepas tu dia mati. So kesimpulannya, semusim dengan dui musim ni jangka hayatnya pendek. Cuma dui musim ni panjang sebab dia ada 2 fasa kehidupan. Satu adalah pertumbuhan tampang. Tampang tu nak bagi dia tumbuh daun dan akar. And then pertumbuhan kedua, dia nak hasilkan biji dia, nak isi dia, buah dia. Barulah masuk pertumbuhan kedua. And then kita tengok kepada saka. Saka ni, kalau lah saya suka ingat saka ni kan, orang kata susah nak buang saka kan. So saka ni adalah satu benda yang lama. Kalau dia tak hilang-hilang, dia panjang, jangka hayatnya panjang, kita panggil dia saka. So tumbuhan saka ni adalah jangka hayatnya yang panjang. Tetapi tumbuhan saka ni kita boleh pecahkan kepada 2 jenis. Ada tumbuhan saka tu yang berkayu. Ada tumbuhan saka tu tidak berkayu. So tumbuhan saka berkayu dan tidak berkayu. Ataupun kita kata tidak berkayu adalah herba. So saya bagi satu contoh. Kalau rumput ni masuk tumbuhan saka berkayu ataupun herba? Herba. Ya, herba, rumput. Kalau ini apa-apa yang berkayu ni macam bunga raya, mangga, ini semua adalah berkayu. Senang tak?
Saya dah terror sikit. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada batch 04. Saya rasa masa bila kita belajar untuk kali kedua tu saya boleh betulkanlah apa yang saya silap sebelum-sebelum ni. Right. So, kalaulah awak nampak pertumbuhan semusim ni, dia punya what do you call, kita kata graf dia macam graf pertumbuhan kita tau. So, graf pertumbuhan yang macam ni kita panggil dia sebagai sigmoid. Okay, yang ini pernah keluar periksa. Ada soalan trial, banyak keluar soalan trial yang macam ni tau. Soalan trial ni kita panggil dia sebagai analisis. Maksud analisis tu apa? Dia bagi awak graf. Dia suruh awak ulas A, dia suruh awak ulas B, dia suruh ulas C, ulas D. Kalaulah keluar soalan AC. Soalan AC ini tidak susah. Cuma kalaulah awak keluar soalan ini AC, awak cakap A. A ini adalah fasa apa? A ini adalah dalam buku teks awak, ini adalah pada muka surat 19. Muka surat 19. So basically sekarang saya tengah bebel muka surat 19. So kalaulah dia keluar soalan esei ataupun soalan struktur, sebenarnya dia tak susah kalau awak faham. Right. So dekat sini kalau A ni, masa ni awak nampak dia macam jatuh sikit. Jatuh sikit ni adalah awak, kalau keluar esei, awak tengok dulu apa yang korang nampak. So bila korang nampak kat sini, korang tengok dia sini ni, ini adalah jisim. Ini adalah masa. So kalau dalam bio, biasanya dalam graf, bahagian bawah ni saya tak merujuk kepada kimia tau. Kalau biasanya bio, graf yang kat bawah ni kita panggil X paksi X. Yang bawah ini kita panggil dia pemboleh ubah bergerak balas. Biasanya saya pakai RV. RV ni sebenarnya biasa kita orang pakai inilah cikgu. RV we call as responding variable. Responding variable. Responding variable ni sebenarnya dia adalah bergerak balas lah. Tapi saya biasa pakai RV. Dah lama dah saya pakai RV ni. Okay, kalau yang ini awak nampak dia dekat atas ni, jisim kering ni. Okay, oh tak boleh, tak sesuai. Okay, jisim kering ni, ni tak payahlah. Jisim kering ni macam tak sesuai pula. Kalau saya kata ini adalah MV. Tapi ni macam tak kena lah. Alright, so cuma awak tengok dekat sini dia punya tajuk lah. Fasa dan juga jisim kering. So daripada A ni, kalau awak perasan di sini, kalau keluar AC macam ni, awak tengok dulu apa yang awak nampak. Awak ulas dulu, A ni jisim kering dia bertambah atau berkurang? Tengok dari graf je, mula-mula ni. Mula-mula. Yes, mula-mula awak nampak jisim kering berkurang. So kalaulah keluar AC, awak cerita dulu apa yang korang nampak. So yang mula-mula mata awak nampak, kita panggil itu adalah yang tersurat. So yang kita nampak jisim kering tu berkurang. Kenapa jisim kering tu berkurang? Adalah pada masa ini fotosintesis belum berlaku. Tak berlaku sebab masa ni belum ada daun. Daun tak ada. Masa ni baru nak mula proses percambahan. Percambahan ni masa ni tak ada tenaga, dia dapat tenaga adalah dapat tenaga dari cotyledon. Kalau lah bio awak nampak di pasal graf, awak cuba fahamkan graf tu dulu. Sebab kalau awak baca tanpa fahamkan graf, nanti kalau soalan tu keluar, dia pusing sikit, awak tak boleh jawab. So basically saya bagi satu tips tau, kalau dalam bio ni memang betul dia menghafal, tetapi sebelum korang hafal, korang kena faham dulu. Benda tu pasal apa. Yang ini lelaki suka sebab dia tak payah baca banyak. So dia boleh tengok daripada sini je. So kalau yang B ni, okay B ni, awak nampak dia, jisim dia macam mana kalau untuk B ni? Jisim dia Yeah, jisim ni, jisim kering bertambah. Terima kasih. Teka, tadi kalau sini fotosintesis tidak berlaku, kalau sini jisim kering ni bertambah, kenapa? Fotosintesis berlaku. Macam mana fotosintesis boleh berlaku dah? Daun dengan batang dah bertumbuh. Yeah, fotosintesis telah berlaku sebab daun dah ada. Daun ada. Saya ambil daun je tau. Kenapa saya ambil daun? Sebab apa? Batang tak buat fotosintesis. Yeah, so saya ambil daun
So awak nampak dekat sini, masa ni dia dah pesat sebab fotosintesis telah berlaku. Kenapa dah berlaku? Sebab daun dengan, saya tambah sikit tau. Daun je tak cukup tau untuk fotosintesis. Kalaulah saya nak tambah sikit. Daun dan akar. Okay, daun dan akar. Kenapa akar tu penting? Menyerap air Yes, very good. Akar ni serap air. dan garam minat. Yes, very good. So, sekarang ini adalah B. Okay, awak nampak jisim kering dia dah bertambah. So, kalau awak tengok C ni pula, dia macam ni, flat je. Apa jadi pada jisim kering? Tidak berubah. Ya, jisim kering tidak berubah ataupun kita kata jisim kering adalah malar. Ataupun pertumbuhan adalah sifar. Kenapa masa ni dah malar? Kita kata tumbuhan tu dah matang. Macam kalau kata saya ni dah nak masuk fasa D. Macam ingat tak yang ni kalau B ni macam fasa awak kanak-kanak remaja. So C ni fasa dewasa. So dia hanya menggantikan tisu-tisu yang rosak sahaja. Tapi bila fasa D, ni fasa apa sebenarnya? Jisim, awak tengok dulu jisim kering dia. Berkurang. Yes, kenapa jisim kering dia kurang? Tumbuhan dah nak mati. Dan sebelum nak mati, kenapa dia nak mati? Sebab dia dah Serve dia punya purpose. but serve dia punya purpose. The right way? Kita ada muda, kita ada dewasa. Lastly, serve the purpose. Nak tunggu nak mati je. Tua. Penuaan. Tua. Ini adalah fasa tua. Masa fasa tua ni, kadar fotosintesisnya adalah rendah. So, bila kadar fotosintesis rendah, dia ada kaitan tau. Fotosintesis ni awak ingat dia hasilkan glukosa. Bila dia ada glukosa, glukosa ni dia untuk tenaga. So bila kadar fotosintesis tu rendah, dia ada kaitan tau. Dia ada orang kata kaitan. Kalau kadar fotosintesis rendah, kadar pertumbuhan juga adalah rendah. Kalau macam ni tau. Kalau kadar fotosintesisnya tinggi, kadar pertumbuhan Tinggi. yes. So awak tengok sini, kadar pertumbuhan dengan kadar fotosintesis tu dia ada kaitan. Dia berkadar terus. Kalau kadar fotosintesis rendah, kadar pertumbuhan juga rendah. Sebab dalam fotosintesis dihasilkan makanan. Makanan ini yang digunakan untuk pertumbuhan. Kalau tak ada makanan, tak ada pertumbuhan. You clear? Is it clear? Clear? So sekarang tadi serve the purpose kan. Faiz ada cakap dia serve the purpose. Kenapa? Pada masa ni dia dah ada biji benih. So biji benih ni orang kata dah tinggal disebarkan. Maksudnya biji benih ni akan berlakunya penyebaran biji benih. Dah hasilkan biji benih, so dia akan disebarkan. Contohnya macam kalau buah, saya ambil satu buah yang paling senang saya selalu tengok dekat Makmal Bayo, kat Taman Herba tu ada satu pokok bendi. Pokok bendi tu cantik tau, dulu-dululah. Tapi bermasalah pokok bendi tu semusim kan, kita tanam one shot lepas tu dia mati. Pokok tu bunga dia cantik. And then dia hasilkan, lepas bunga dia hasilkan buah. Lepas tu buah dia tu awak akan perasan kalau kita tak petik, kita tak makan, lama-lama dia jadi tua. Bila jadi tua nanti dia akan pecah. Biji benih tu akan tersebar. So itu kata kita nak bayangkan itulah serve the purpose. Tumbuhan tu dah serve the purpose. Tumbuhan tu daripada biji benih, dia akan matang, lepas tu dia akan tua, dia hasilkan balik biji benih. So fit the purpose. So maksudnya dia dah selamat lah buat orang kata meneruskan legasi dia. So far sampai sini okey tak? Okey. Okay. Trial hari tu untuk negeri-negeri banyak suka keluar soalan begini. Dia akan satu bio ni, dia akan satu keluar soalan graf. Okay, tapi graf dia tak susah. Cuma awak kena faham. So soalan macam ni dia kacang. Mula dulu you guys cerita apa korang nampak. Sama juga macam ni. Kalau yang ni awak nampak jisim kering dia bertambah berkurang, korang cakap je dia bertambah atau berkurang. Maksudnya korang faham. Now, pada yang ini kita tengok kat sini dia ada lengkung pertama dan lengkung kedua. Pada musim pertama ni, awak ingat musim pertama ni dia baru orang kata nak matang. Dia hasilkan daun dan fotosintesis berlaku. Makanan disimpan dalam umbisi. Kalau yang kedua ni, barulah dia hasilkan bunga dan juga biji benih. Dia sama juga, dia ada sigmoid. Tapi sigmoid dia ada dua. Sebab tu kita panggil dia sebagai dui musim. Okay. Now, seterusnya. Yang ini kita panggil sigmoid juga. Tetapi sigmoid dia terlampau banyak.
bila terlampau banyak sigmoid ni, kita kata dia adalah mewakili jujukan sigmoid. So, kesimpulannya, semua pertumbuhan-tumbuhan grafnya adalah sigmoid. Tetapi kalaulah dui musim, sigmoidnya ada dua. Sekejap sigmoid dia ada dua. Okay, sigmoid dia ada dua. Okay, sekejap. Subhanallah. Okay, kalau yang ni pula, sigmoid dia terlampau banyak, ini kita panggil dia sebagai jujukan sigmoid. So, kalau awak perasan kat sini, satu sigmoid ni, satu lengkungan ni mewakili tahun. So, basically dekat sini pokok ni dah 10 tahun. So, ini kita panggil dia sebagai jujukan sigmoid. So, kalau lah awak tengok kat sini, sebab tu saya lagi sekali saya cakap dalam buku teks awak tu ada typo, which is pada muka surat 42, awak tengok kat situ. Pertumbuhan pesat adalah pada musim bunga dan pada musim panas. Okey? Kerana kadar fotosintesisnya adalah tinggi. Tetapi pertumbuhan dia paling rendah adalah pada musim sejuk. Sebab tu saya ulang lagi sekali, sementara you guys tengah ingat ada typo dalam buku teks awak. Jangan risau, typo dalam buku teks tu sedikit sahaja. Janganlah awak takut. Macam ni kan? Ini adalah, saya ulang lagi sekali, ini pada muka surat 12. Yang ini berwarna cerah pada musim bunga atau musim panas. Okay? Bunga ni tak ada masalah. Yang sini, dia adalah gelap pada musim apa, saya ambil satu je. Pada musim sejuk. Okay, Faisal Kimi ya. Faiz, awak tertekan ke nak tanya? Tertekan. Okay, alright. Okay, so itulah, itu yang salah sikit. So basically awak tengok, kalau gelang tahunan ni, dia punya bentuk graf dia adalah jujukan sigmoid. Okay, jap. So, soalan saya, kalau pokok durian, mana satu dia punya graf dia, kita cakap lengkungan pertumbuhan dia macam mana? Dia ada satu sigmoid saja ke, dua sigmoid ke, atau jujukan sigmoid? Kalau pokok durian. Bukan sigmoid. Jujukan. Jujukan sigmoid. So far sampai sini okey tak? Saya ada Okey. aim, okay, saya ada aim macam ni tau. Saya ni, kita kena merancang tapi Tuhan yang menentukan kan. Saya nak cuba habiskan setiap satu bulan, saya cuba habiskan 2 bab. Cuba. Sebabnya saya rasa macam asyik kalah je saya bio. Sejarah pun boleh menang kan. Tapi bukannya nak compete, no. Saya tak compete. Cuma susah sikit lah saya nak explain. Susah nak explain kat orang. Asal bio ni lambat sangat kan. Orang tak ambil bio. Kita susah, apalah susahnya bio. Bio ni baca je kan. Apa susah baca? Memanglah baca. Semua orang boleh baca. Tak ada siapa yang buta huruf dalam kelas ni kan. Cuma kita kena faham apa yang kita baca. The struggle untuk bio adalah sebelum korang nak hafal, korang kena faham. So tu yang susah sikit lah kan. Tapi saya malas nak explain dekat orang. Nanti nampak kalau makin kita explain macam bunyi macam poyo kan. So hanya yang belajar bio je lah faham the struggle. Terlampau banyak input sangat. Sebab tu saya selalu cakap sebenarnya antara bio dengan fizik, sebab tu ramai orang give up bio sebab dia terlampau banyak info. Sebab tu dia orang akan pergi ke fizik. Sebab tu saya pernah cakap banyak kali, dalam kelas ni ada 29 orang untuk UM, usia ada 16 orang. Daripada 45 orang ni saya boleh confirm dekat awak yang akan sambung buat bio 5 orang je. Tak sampai 10% je. Yang lain tu yang korang kata fizik tu susah, kimia tu susah. Nanti ramai je yang buat engineering, chemical engineering, ramai je yang buat engineering semua ke arah fizik. Okay, so basically sebab tu saya nak ajar bio, just enjoy the moment. Sebab korang belajar bio ni 2 tahun. Lepas ni pun belum tentu kalau korang masuk matrik, korang akan pilih modul yang ada bio. So saya ajar bio ni nak bagi awak knowledge lah. Sebab afterward belum tentu awak akan sambung lagi dalam bidang bio. Alright, so saya cuba nak ajar yang sebaik mungkin yang saya boleh ajar. Alright, okay, now yang ini sepatutnya kita kena tanam pokok. Tapi macam saya katalah, saya punya fokus ni kan selagi saya tak habis SPM, saya tak boleh nak fokus. Sebenarnya saya ada cita-cita. Tapi saya takut saya broken. Tapi saya tahu saya tak mampu. Saya sebenarnya instead of nak kacang jagung ni, saya nak suruh korang tanam pokok tauge tau. Pokok tauge tu korang tanam, korang letaklah 2 atau 3. Korang measure dia punya pokok tauge tu 2 hari sekali. So basically katakanlah contohlah korang dah tanam tauge 2 hari sekali.
Saya rasa tahun ni saya tak dapat buat. Tahun depan saya cuba buat lah. Tahun depan saya cuba buat. Saya cuba tanam pokok tauge, kita buat macam video ke, kita ukur di satu-satu. So basically kita akan nampak biji benih tu kita ada 3 tau. Awak tanam tauge. Tauge paling senang kot. Kalau nak tanam jagung ni saya rasa lagi susah. Kita nak kena tanah tu korang kena apa kalau pertanian? Tanah tu korang kena gembur dulu. And then buat batas dulu. Kan? Lepas tu baru tanam kan? So jagung ni struggle sikit tapi bagusnya jagung sebab dia besar. Dia senang nampak. Kalau tauge tu naik dia kena tantah 0.1 cm something macam tu atau 0.1 mm ke. Basically susah sikit lah. Tapi kita nak yang senang tauge lah. So tauge tu korang tanam, so korang ukur kalau dalam kes ni 3 hari sekali. Kita ukur. So kita akan perasan bila daripada data mentah yang kita akan dapat, dia akan dapat begini. Dalam bio, saya cerita bio lagi sekali tau. Bio, lagi sekali saya kata sini kita panggil dia adalah, saya rasa kenapa saya rasa salah saya rasa macam saya buat ajaran sesat lah. Lama tak ajar. Sekejap. I feel like macam saya ada terajar salah. Kejap. Cikgu pun manusia biasa tau. Cikgu ni bukannya maksum. Tahu tak maksum? Maksum tu we call as cikgu ni bukannya tak ada dosa. Cikgu ni ada banyak dosa. So of course lah cikgu ni ada banyak buat salah kan. Ni nak ayat cover ni. Sekejap. Subhanallah walhamdulillah. I thought I dah ready. Wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabar itu separuh daripada iman. I'm looking for graph sebenarnya. Saya baru aja budak graph semalam. Tiba-tiba saya blur. Okay, kejap. Saya rasa saya salah jawab lah. Okay. Bawah ni saya rasa macam MV. Atas ni adalah RV. MV ni adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Sebab kita jarang fokus ni tapi ini nanti akan keluar amali tau. Manipulasi. Saya rasa sini manipulasi lah. Responding, sini bergerak balas. Gerak balas. Okay. Ini betul-betul. MV kat bawah, manipulasi kat bawah. So manipulasi masa itu adalah pembeli ubah dimanipulasi. Jisim kering itu adalah bergerak balas. Yes, betul. Alhamdulillah. Okay, 6. Nanti korang akan confuse dengan kimia tau. Kimia, fizik dan juga bio. Okay, yang ni saya nak bagi tahu awak tau. Okay, in case. Saya dah kena banyak kali. So saya ingatkan awak tau. Kalaulah saya kata, alah korang tak payah baca. Takkanlah soalan ni keluar. Yang itu yang keluar. Sometimes saya selalu fikir macam ni, saya rasa takkanlah LPM tu kejam, lembaga peperiksaan itu kejam bagi soalan yang susah, tapi sebenarnya dia orang sampai hati je bagi soalan tu. Saya fikir takkanlah orang tu sampai hati bagi soalan susah kat awak, tetapi sebenarnya dia orang memang sampai hati. So macam hari tu soalan amali, saya cakap dengan dia orang sebab amali kan kita ada 3 amali tau, bio, kimia, fizik. Saya dah fikir sebab amali tu dia orang akan combine. So satu amali ambil masa 45 minit. Sebenarnya 40 minit je. 5 minit tu korang cek barang. So dalam soalan tu saya duk fikir fizik itu selalu buat graf. Dan saya tak terfikir bio keluar graf. Saya kata takkan bio keluar graf. Dia akan keluar either one sama ada kat bio, kimia atau fizik. So, saya fikir graf ini adalah kepunyaan fizik. So fizik confirm buat graf. So bila fizik buat graf, bio takkan buat graf. Rupanya amali hari tu graf keluar. So basically kalau korang rasa macam, ingatkan saya lagi sekali tahu kalau saya kata alah takkanlah dia orang sampai hati nak keluarkan soalan. Selalu ingatkan saya cikgu, dia orang kan sampai hati keluarkan cikgu. So cikgu ajar je. Okay, saya dah kena 2-3 kali. Saya kata takkanlah dia orang sampai hati, rupanya memang sampai hati. So saya cuma nak ulang, kalau graf untuk bio dia tak sama macam fizik tau. Kalau fizik, if I'm not mistaken tau. Kalau fizik, graf dia korang kena titik begini, gini, korang garis lurus kan? Semua titik tak semestinya kena. Betul tak fizik? Betul tak? Betul. Tetapi kalau untuk bio, dia lain sikit. Bio, kita kenakan titik awal hingga titik akhir. Korang tak boleh panjang macam ni. Ni salah. Korang just garis titik awal, garis dengan titik akhir. Okay. Dan untuk bio, ini tidak mewakili kimia.
Untuk bio, biasanya bahagian bawah ini pemboleh ubah dimanipulasi. Bahagian atas ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tetapi untuk kimia tak sama. Kadar tindak balas masa mesti dekat bawah kot. Saya tak ingat lah. Cikgu hari tu dulu saya ada confused dengan kimia. Tapi kimia cakap dia orang tak guna rules itu. So rules yang kita pakai bahagian bawah ni pemboleh ubah dimanipulasi kat bawah. Bergerak balas adalah di atas. Dan satu lagi bila korang plot graf, korang ingat kalau graf fizik dia lurus, tak semestinya semua titik kena. Tetapi kalau bio, kami punya bio, graf kami lakar begini. Titik awal mesti kena titik akhir. Ini adalah merujuk kepada bio. So ingat tau, kalau bio kita garis titik awal sampai titik akhir. Tetapi kalau fizik punya lain. So saya ajar awak sebab saya rasa macam kesian untuk amali hari tu. Saya rasa dia takkan keluar. Sedangkan sebenarnya soalan tu ada dalam soalan contoh yang saya bagi. Tapi saya tak cakap dengan budak. Saya kata, takkanlah sampai hati nak keluarkan macam ni. Fizik dah keluar graf, takkanlah bio keluar graf. Ambil kau, graf ada 2. Sebab tu ramai budak tak cukup masa. So hopefully saya sangat berdoa untuk SPM kali kedua ni, amali ni saya rasa time management is very important. Dan satu lagi saya rasa korang kena buat, kalau korang ada jam, korang kena set alarm. 40 minutes. Sebab saya rasa hari tu kita ada letak jam tapi disebabkan korang terlampau kalut, diorang tak mampu, tak sempat pun tengok jam. Diorang tak tengok jam. So sebab tu ada yang kes senior awak, dia tak buat satu eksperimen. Dia sempat jawab 2 soalan sahaja daripada 15 markah, which is sangat sedih lah. Untuk saya sangat sedih lah. Saya tak mampu buat apa-apa. Saya cuma just peluk je lah. Saya nangis jugalah sebab saya rasa macam the struggle is real. Sebab kalau biasa kan dekat sekolah kan kita buat relax dalam masa 1 jam. Ini pula masa amali tu korang buat dalam masa 40 minit tapi dalam masa 40 minit tu juga korang kena jawab soalan. And then untuk fizik pula dia try and error. Maksudnya buat sekali, buat litar tak dapat. Maksudnya korang kena cuba lagi sekali. So basically begitu. Dan satu lagi saya nak ulang, saya tak tahu yang rules ni akan keluar atau tidak. Kalau hari itu diorang cakap kalau korang angkat tangan, cikgu tolong explain soalan itu pasal apa, korang kena tolak markah. Tetapi saya bagi tahu awak, saya cakap dengan budak, kalau korang kena tolak markah, 1 markah, kalaulah saya datang situ, saya tolong awak, saya boleh tolong awak dapatkan 5 markah. Jangan takut hilang 1 markah. Okay, sebab bila cikgu datang tolong awak akan gain 5 markah. Kenapa takut nak hilang 1 markah? Sedangkan bila cikgu datang, cikgu boleh tolong awak bagi 5 markah. Faham tak maksud saya kat sini? Sebab hari tu ramai yang tak nak tanya cikgu, takut sebab dia kata kalau cikgu datang tolong, kena tolak 1 markah. Which is true. Tetapi, kalau korang tak tahu nak buat langsung eksperimen itu pasal apa, korang buang masa lama, which is 10 minit pun masa yang sangat lama, takut 1 markah. And then, maksud saya, macam mana? Macam dia tak berbaloi, tetapi bukan salah sini awak sebab dia pertama kali, faham tak? First time. Bila first time, dia orang buat amali tu kali kedua, dia orang pernah buat trial sekali. And then terus buat amali. So of course lah, dia punya time management tu tak bagus. Tetapi saya cerita kat awak ni sebagai pengajaran, kita akan cuba tambah baik for the next batch. Okay, untuk saya yang itu dugaan dia lah. So kita no comment tu. Saya pun kesian, saya pun tak mampu nak buat apa lah. Saya nangis je lah. Alright. So saya teruskan. Saya cerita pasal realiti SPM yang sedikit kejam sikit lah. Alright. So itu sahaja, kita dah habis. Ni saya ada satu soalan paling best. Korang pernah tak tengok ada satu eksperimen, kita tanam pokok. Pokok tu, satu, kita bagi dia dengar muzik klasik. Satu lagi music heavy metal. Heavy metal ni macam rock lah. So, rupanya kalaulah macam pokok ni ada perasaan tau. Kalau pokok ni kita satu tu kita letak dia hari-hari kita bagi dia dengar lagu klasik. Satu lagi hari-hari dia dengar lagu heavy metal. Sebenarnya dia boleh mempengaruhi pertumbuhan dia. Ada satu pokok ni bila dia dengar muzik ni, pertumbuhan dia lebih tinggi sikit berbanding pokok lagi satu. Awak teka muzik mana yang tumbuhan lebih suka? Muzik klasik ke atau heavy metal?
Klasik. Ya, klasik. So eksperimen ni dia cuma nak menunjukkan bahawa pokok ini ada perasaan dan pokok ni suka muzik yang tenang. So pokok ni dia suka pokok muzik klasik. So bila muzik klasik dia akan pertumbuhan lebih pesat sedikit. Sebab tu ada orang, kalau mak saya suka tanam pokok, dia suka, pernah ada tak your parents suka pokok yang dia hari-hari pagi-pagi terapi dia cakap dengan pokok? Ada tak? Tak ada Ada certain orang dia suka cakap dengan pokok tau. Dia kata cakap dengan pokok tu satu terapi. Sebab dia kata pokok pun ada perasaan. So which is korang cubalah. Budak bertanian, korang tanam pokok tahun ni? Ada tanam tak? Korang try lah. Kau ni Ada? pasal kan? Tak tahu. Tanam apa? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Nanti korang cubalah hari-hari pokok tu satu, hari-hari tu pokok tu korang maki, satu pokok tu korang hari-hari korang cakap dengan penuh kasih sayang. Korang tengok mana satu pokok yang tumbuh dengan pesat, pokok yang selalu korang kena maki ke atau tumbuhan yang korang selalu cakap baik-baik. So basically nak cakap tumbuhan ni pun ada perasaan sebenarnya. Tu je lah. Right, so kesimpulannya kita dah habis, kita tajuk 1.3, so kita tengok praktis formative 1.3. Okey, nyatakan pergerasan tumbuhan. Ada berapa jenis tumbuhan tadi? 3. 3. So kita ada apa? Kita ada Semusim. semusim, Dui musim. dan satu lagi Saka. adalah kakak. Seterusnya, berdasarkan pengetahuan biologi anda, tentukan tumbuhan yang dapat mengekalkan okey. Okay, saya bagi tahu awak. Saya tanya, antara semusim, dui musim dengan saka, mana satu yang survival dia tinggi? Maksudnya kalau dia tak cukup air, kalau dia terlampau panas, pokok tu tetap boleh hidup. Saka. Yes, Saka. kenapa? Sebab dia hidup lama. Sebab dia hidup lama. Dan satu lagi, tumbuhan saka ni awak nak bayangkan biasanya pertumbuhan saka ni dia ada pertumbuhan sekunder. Bila dia ada pertumbuhan sekunder, dia ada banyak pertumbuhan sekunder. Dia ada banyak xylem dan juga flowworm sekunder. Bila dia banyak xylem dan flowworm sekunder, so basically dia lebih kuat lah, dia boleh cari air daripada dalam tanah. So basically pertumbuhan saka ni dia hidup lama. Kenapa? Satu, kita nak kata dia mengalami pertumbuhan sekunder. Okay, now yang ini kan, kalau dijawab kat sini adalah beradaptasi dengan persekitaran perubahan suhu. Kebanyakan tumbuhan ini mampu berbunga dan berbuah berkali-kali. Contoh pokok durian. Ada pokok durian yang umur dia dah berbelas-belas tahun. Okay, so dia boleh berbuah banyak kali. Okay, last kali. Secara umumnya, lengkungan pertumbuhan bagi ketiga-tiga jenis tumbuhan ni adalah sigmoid. Okay, cuma ada sigmoid tunggal, ada jujukan sigmoid. Mengapakah pertumbuhan saka ini terdiri daripada jujukan sigmoid? Kenapa kita kata saka ni ada jujukan sigmoid? Kalau satu lengkungan ni berapa tahun? Setahun. 1 tahun. So basically dalam ini dia ada lebih kurang 10 tahun. So di sini kalau you guys perasan, soalan dia, lengkungan pertumbuhan saka terdiri pada beberapa siri sigmoid. Okay, satu siri sigmoid mewakili 1 tahun pertumbuhan. Lengkungan pertumbuhan dipengaruhi oleh pelbagai musim. Pada musim panas, kadar pertumbuhannya adalah tinggi, tetapi pada musim sejuk kadar pertumbuhannya adalah rendah. Kalaulah saya nak cantikkan sedikit, musim panas dan musim apa kadar pertumbuhan yang tinggi? Bunga. Bunga. So Alhamdulillah kita dah habis bab ni. Kesimpulannya lagi sekali saya tutup secara yang paling cantik sekali. Kesimpulannya dalam bab 1 ini kita cerita pasal jenis tisu dan juga pertumbuhan. So untuk tumbuhan dia tak sesusah manusia. Manusia ni kita ada banyak jenis tisu. Tetapi untuk tumbuhan kita ada 2 jenis tisu sahaja. Kita ada tisu meristem, muda, mitosis dan satu lagi adalah tisu kekal. Now tisu meristem awak ingat daripada segi kedudukan. Kalau atas yang paling hujung dan hujung atas hujung bawah? Apex. Kalau sisi kita panggil dia sebagai Lateral. Okay, kalau kekal, macam mana nak ingat kekal hari tu? Mitosis muda. Yeah. Oi, kekal. Okay. Kalau meristem betul, ini adalah mitosis muda. Mitosis muda. Kalau kekal, awak ingat kekal ni Eva. Eva. Fotosintesis.
Eva, tisu dia, jenis tisu kekal ada 3, Eva. Kita ada epidermis, kita ada vaskula, dan satu lagi kita ada asas. Tetapi nanti awak tengok tisu kekal yang banyak kita tekankan dalam tajuk ni yang mana satu? Jenis tisu. Jenis tisu kekal yang yes, very good. Vaskula. Vaskula ini terdiri daripada apa? Xylem dan flowem. Xylem dan phloem. Okay, settle jenis pertumbuhan. So, tadi kita kata tissue meristem ada 2. Meristem apex dan juga meristem lateral. Mana satukah antara meristem ini yang terlibat dalam pertumbuhan primer? Apex. Yes. Apex. Apex ini adalah primer. Kalau dah apex primer, lateral adalah Sekunder. sekunder. So basically tengok kat sini. So tissue meristem ni awak tengok kat sini dia ada terlibat dalam pertumbuhan. Kalau pertumbuhan primer ini adalah meristem apex. Kalau pertumbuhan sekunder adalah meristem lateral. Kalaulah dia nak memanjang, pertumbuhan itu memanjang ke atas nak dapat cahaya matahari dan air. Ia melibatkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan sekunder? Primer. Yes, pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer sebenarnya dia kita boleh pecahkan prosesnya kepada 3 zon. Kita ada zon pembahagian, zon pemanjangan dan juga zon pembezaan. Dah habis pertumbuhan primer, kita tengok dalam pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder dia melibatkan meristem lateral. Meristem lateral kita boleh pecahkan kepada meristem lateral dalam pertumbuhan sekunder, mitosis berlaku dalam tisu yang kita kenali sebagai cambium. Asalkan dia melibatkan pertumbuhan sekunder, dia akan melibatkan satu tisu namanya tisu cambium. Cambium ada 2 jenis. Satu adalah cambium vascular, satu adalah cambium gabus. Persamaan antara cambium vascular dengan gabus, asalkan ia cambium, ia menjalani proses Mitosis. mitosis. Bilangan sel itu akan bertambah. Okay, so clear guys tu. Right, so saya cerita ni hari ni nak habiskan, nak simpulkan je. So lengkungan pertumbuhan, jenis pertumbuhan mengikut kitar, tadi kita dah cakap, kita ada semusim, kita ada 2 musim dan juga kita ada pertumbuhan saka. So far sampai sini bab 1 okey ke tak okey? Okey. Okey, nampak macam senang kan? Okey. Senang lah cikgu, alhamdulillah. Bio ni belajar senang. Yang susah dia apa? Hafal. Tak hafal. Lepas tu susah lagi. Masa? Exam. Ya Allah. Exam. Kalau awak tanya budak-budak lelaki kan, mana-mana boys pun sama juga. Saya bukannya anti bio cikgu. Bio tu yang tak suka saya. Masa belajar tu saya rasa seronok je. Saya faham je cikgu ajar apa. Habis bila masa exam tu cikgu, dia kata macam semua hilang ingatan, tak tahu nak buat apa. So I think, bukan awak je lah kan. So macam hari tu lah korang punya exam akhir tahun tu kan. Jangan sedih. Kita move on. Tapi saya nak bagi tahu awak, aim saya tinggi tau. Saya kena aim tinggi. Hari tu kita punya exam final year tu tak cantik tau. Kita punya GPMP kita adalah 7. 7 bersamaan semua orang level average grade dia adalah D. Saya daripada D tu, cuba bayangkan grade daripada purata grade exam final year tu D, saya kena naikkan kepada B. Awak tahu tak kita nak kena jam berapa grade tu? Daripada D nak naik ke B, dia kena jam dekat 3 grade. Maksudnya C+, dengan B. So basically saya nak kena jam banyak. Tapi aim kena tinggi. Saya tak boleh lah aim korang average bagi dapat C je kan. Which is tak nice lah. So saya aim tinggi. So basically nanti saya tunjuk lah awak punya head count tu. So kita aim adalah nak dapat average, semua orang mesti dapat B. Dan saya punya head count tu saya bagi tahu awak. Saya cuba. Nothing is impossible. Kalau Allah izinkan, Tuhan izinkan, insyaAllah kita dapat. Tapi nak dapat tu kena ada usaha. Saya punya aim adalah tak ada budak dapat E langsung dalam bio. Minimum korang kena dapat adalah D. D bersamaan korang kena dapat 45 markah. Dan 45 tu saya rasa insyaAllah kita boleh dapat. Boleh kan? InsyaAllah. Jangan lagi buat dulu. Nabil tak apa Nabil. Nabil saya takut. Nabil
Mesti saya aim A. So yang lain boys, come on boys. Kita boleh boys. Yang girl pun jangan risau. Okay. Now, saya nak masuk bab 2. Okay, saya masuk dulu bab 2. Okay. Right, sikit lagi. Okay, bab 2 ni saya nak cerita sikit je. Saya nak cerita sikit sebab saya nak suruh korang buat aktiviti herbarium. Okay. Dalam bab 2 ni, kita nak cerita pasal daun. Saya lupa lah nak ambil daun kat luar. So, saya cuma sempat lukis daun je. So, daun kita, awak bayangkan, daun ni kalau kat sekolah ni seronok ni saya suruh korang keluar pergi ambil daun seorang satu. Daun kita pecahkan kepada struktur luar. Okay. Dan juga struktur dalam. Okay. Now, dalam struktur luar ni, kita pecahkan dia yang bahagian macam korang, kalau daun tu besar, korang boleh buat kipas tu kan, yang lepeh tu, itu kita panggil dia sebagai lamina. Sekejap ya. Kita panggil dia sebagai lamina. Okay. Lamina ni yang flat. So, lamina ni yang flat tu. Ni lamina. Okay. So, ni lamina yang warna hijau ini. Ini adalah lamina. Okay, so daun terdiri, struktur luar daun terdiri daripada bahagian yang lepeh yang kita kenali dia sebagai lamina. Kalaulah lamina korang perasan, dia adalah satu ciri, dia ada 3 ciri dia. Lamina ni, kebanyakan lamina dia mesti lepeh. Ni fakta dia tau. Fakta dia lepeh, nipis, warna hijau. Dia mesti ada hijau sikit walaupun pokok puding awak cakap dia tak warna hijau. Okay, alright. Ada juga pokok yang tak kala hijau, which is itu adalah exceptional, yang tu yang lain. So ini kita cerita pasal daun yang average. Daun average biasanya adalah lepeh, nipis dan juga hijau. So dia ada sebab tau kenapa lamina ni mesti ada 3 ciri ni. Kenapa lamina mesti lepeh, nipis dan hijau. Kerana kalau lepeh dia nak menambahkan luas permukaan, so dia boleh memerangkap cahaya matahari lebih maksimum. Kemudian kenapa nipis? Nipis dia nak mudahkan gas meresap. So dalam daun ni ada dua jenis gas yang akan meresap keluar dan masuk. Apakah gas tu? Karbon dioksida dengan oksigen. Yeah, karbon dioksida dan juga oksigen. Dan kenapa daun itu berwarna hijau? Sebab banyak kloroplas. Kenapa kloroplas ini penting? Menyerap cahaya matahari untuk fotosintesis. Hebat. Menyerap cahaya untuk fotosintesis. Okay, settle. Nah, kemudian kita dah tengok lamina, kita tengok batang dia pula ni. Allahu Akbar. Bukan batang, kita nak cakap apa yang cantik dia? Tangkai. Ni kan? Ni tangkai. Tangkai ni namanya adalah petiol. Tangkai daun, nama dia adalah petiol. Petiol ni gunanya untuk apa? Petiol ni gunanya adalah untuk sambungkan lamina dengan batang. Kemudian petiol ni, kalau awak perasan petiol ni, dia ada banyak urat tau. Okay, urat-urat ini untuk apa? Jaringan urat ni, kita kata dia macam networking ni. Ini adalah untuk menyokong lamina. Dia macam dia punya, nak cakap apa? Rangka. Daun tu dia ada rangka. So dia ada banyak urat. So bila lamina duduk atas tu, lamina tu lebih secure ataupun lebih stabil. So itu fungsi urat-urat daun. So petiol ni, dia nanti dia akan mengunjung membentuk jaringan urat. Okay, so far sampai sini okey tak? Daun terdiri daripada 2 bahagian. Bahagian luar dan bahagian dalam. Bahagian luar kita panggil dia adalah sebagai bahagian luar terdiri daripada lamina dan juga petiol. Okay, Farina masuk. Alright, thank you. Now, kemudian kita tengok struktur dalam. Oh, struktur dalam. Saya cuba nak lukis tapi saya tak secantik Faz lah kan. Fazlina punya nota adalah paling cantik sekali kan. So basically sebenarnya nota Faz boleh jual tau Faz. Ada commercial value. So basically kalau korang nak tengok nota cantik, orang boleh tengok Faz punya nota. So basically sebenarnya saya ada, tapi jangan ada rasa insecure lah. Maksud saya macam ni, ada orang, macam saya kata setiap orang itu berbeza-beza. Macam shooting dia tak suka buat nota. Dia suka baca direct. Ada orang dia buat nota ni macam terapi tau. Dia rasa seronok tengok colour banyak-banyak. So bila dia belajar tu, dia buat colour-colour tu dia rasa macam terapi pula. So awak kena cari style belajar awak sendiri. Kalau awak nak photo state nota daripada kawan pun tak ada salah. Maksud saya dalam konsep belajar ni tak ada satu cara yang betul. Kau kena ikut cara aku. Tak. Everybody is different. Itu adalah orang kata nature manusia. Manusia itu adalah berbeza. So manusia ini Allah jadikan dia adalah Tuhan jadikan dia ada banyak variasi. Okay, so kita kena belajar raikan perbezaan antara kawan awak. Begitulah. Right. Now,
Now, kalau daun bahagian dalam, dia ada 6 bahagian tau. Ini paling cantik saya lukis. Saya rasa saya kagum pada diri saya sendiri. Okay, now, bahagian paling atas daun ni, namanya adalah cuticle lah. Mula-mula kita tengok paling atas. Cuticle. So, cuticle ni, satu ciri cuticle ni apa ciri cuticle ni? Orang dah banyak kali lah cuticle ni. Dia nampak macam shiny je. Kenapa dia shiny? Lilin. Yeah, dia berlilin, dia wax kita panggil. Lagi, dia adalah kalis air. Sebab tu awak tengok dia tak cepat layu. Kebaikan dia kalis air, nanti daun tu tak cepat layu. Dan satu lagi dia lut sinar. Okay, saya nak tanya, kenapa cuticle pada daun ni mesti lut sinar? Supaya cahaya matahari boleh tembus. Yeah, supaya bila cuticle ni lut sinar, cahaya matahari tu dia boleh tembus pergi ke epidermis. Okay. Now, kemudian kita dah settle cuticle, kita tengok epidermis. Epidermis ada dua jenis epidermis tau. Satu adalah epidermis atas, satu lagi adalah epidermis bawah. Saya ambil dulu epidermis atas. Epidermis atas ini epidermis atas nombor 2. Satu ciri epidermis atas, dia adalah lut sinar dan tidak mengandungi kloroplas. So epidermis atas ni tak ada kloroplas. Dan juga lut sinar. Apa Semadian Niger ni? Lut sinar. Okay. So kemudian ini nombor 2. Bila dah epidermis atas, kita tengok epidermis bawah. Epidermis bawah ni pula, dia ada epidermis yang telah mengalami pengubahsuaian. Apakah nama epidermis yang telah mengalami pengubahsuaian? Sel pengawal. Yes, sel pengawal. Sel pengawal ni, apakah fungsi sel pengawal? Mengawal kadar pelepasan air. Okay, mengawal betul? Mengawal apa? Dia ada Pembukaan, penutupan Pembukaan stoma. yang stoma. mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okay, now untuk epidermis ni, epidermis atas dengan bawah dia ada ciri dia. So kalau epidermis atas, awak ingat, oh salah. Epidermis atas ada kloroplas ke tak ada kloroplas? Tak ada kloroplas. Tak ada. Yes, so epidermis atas ni sebenarnya dia tak ada kloroplas. Cek Oops. Ini adalah tiada kloroplas dan juga dia lut sinar. Tapi kalau epidermis bawah dia tak lut sinar. Epidermis bawah dekat sini, kalau awak nampak dekat sini, dia ada sel pengawal. Okay, kenapa ada sel pengawal? Dia nak mengawal buka tutup stoma. Dah settle. So ingat, paling atas sekali kita ada cuticle. Kemudian bawah cuticle kita ada epidermis. Epidermis pula ada 2. Satu epidermis atas, satu epidermis bawah. Settle. Kemudian kita nak masuk seterusnya, kita ada mesofil. Awak nampak je mesofil, perkataan mesofil ni, nampak je mesofil, dia ada kloroplas, banyak kloroplas. Sel-sel mesofil adalah sel-sel yang banyak kloroplas. Bila dia banyak kloroplas, dia boleh berfotosintesis, kloroplas. Dia mesti kloroplas dia banyak. Ingat, kalau kloroplas banyak je, dia mesti ada banyak fotosintesis. Okey, apa bezanya daripada gambar yang lawa saya lukis ni? Apa bezanya sel mesofil palisad dengan sel mesofil berspan dari segi ciri? Apa yang korang nampak? Bentuk dia. Ya, kenapa bentuk dia? Tegak. Hah? Tegak. Tegak, yes. Kalau mesofil palisad ni saya nak bayangkan macam korang dah boleh solat 1 April nanti, esok lah Jumaat nanti kan korang boleh solat, boleh rapatkan saf. So saya nak bayangkan, kalaulah mesofil palisad ni dia sesusun secara tegak dan juga rapat. Dia punya keadaan adalah tegak. Tegak dan tersusun rapat. Okay, kalaulah mesofil berspan ini, dia disusun secara longgar. Tersusun longgar. Tersusun longgar. So, soalan saya,
Kenapa mesofil palisat ni mesti tersusun tegak? Mengurungkan struktur daun. Daun dan kenapa dia tegak dan rapat? Kloroplas mesofil, saya tambah sikit tau. Kloroplas mesofil berspan dengan palisat dia tinggi, tetapi palisat lagi tinggi. Paling banyak. Kalau saya nak compare dua-dua, sel mesofil dia ada kloroplas. Tetapi kalau saya nak compare lagi kepadatan antara palisat dengan berspan, mesofil palisat kloroplasnya paling banyak. So, okay. Kalau kloroplas mesofil palisat ni adalah lebih banyak berbanding berspan, mana satukah yang akan menjalani fotosintesis lebih tinggi? Proses fotosintesisnya berlaku lebih tinggi. Palisat. Yes, Mesofil kalau palisat. very good. So kalau kat sini fotosintesisnya adalah lebih tinggi berbanding berspan. So, berbalik pada soalan saya. Kenapa Tuhan jadikan mesofil palisat ni mesti tersusun secara tegak dan tersusun secara rapat? Dapat meningkatkan Dapat fotosintesis. Yes, dapat meningkatkan fotosintesis. Macam mana dia nak tingkatkan fotosintesis? Tadi Faiz ada cakap, dia dapat meluaskan permukaannya. lagi satu, fotosintesis dia perlukan apa paling utama? Cahaya. Cahaya yang maksimum. Yeah, very good. So kenapa dia tersusun rapat? Sebab dia dapat menyerap cahaya matahari dengan maksimum. So dia rapat dan tegak sebab dia dapat menyerap cahaya maksimum. Right, maksimum. Okay, now so sekarang kita tengok pula mesofil berspan. Kenapa Tuhan jadikan mesofil berspan ni disusun secara longgar? Meningkatkan fleksibiliti daun. Kan dia longgar, dia loose kat situ. Bila dia longgar, kalau susunan meja kerusi awak, dia loose, apa yang ni senang? Memudahkan apa? Kalau dia Pergerakan. Memudahkan pergerakan air. Very good. So dalam ni, okay betul pergerakan. So kalau dalam daun dia loose, apa yang bergerak dalam tu? Air. Air, selain air, Berspan gas. Yes. yes, very good. Thank you Hawyun, thank you Mazrin. So kita nak kata kalau dia loose adalah disebabkan mudah berlakunya pertukaran gas. So berspan tersusun longgar kerana apa? Untuk mudahkan pertukaran gas. Pertukaran gas. Okay, now dalam bio awak kena ingat ada dua benda yang korang selalu ingat tau kalau dalam bio ni. Dia punya fakta, dia punya explanation, FE. Facts, explanation, fact, explanation. Sebab tu dalam bio, saya ingatkan lagi sekali, semalam saya baru ajar 3/4, korang kena ada rasa ingin tahu. Korang selalu kena tanya kenapa. So basically ini adalah satu benda yang saya nak kena ubah. Sebab bukan budaya kita adalah argue. Faham tak? Macam budaya kita orang Asia, kita dah biasa budaya saya tua, awak muda. Kalau saya cakap semua betul, awak muda semua salah, so awak muda awak tak boleh argue saya. So itu adalah satu budaya yang kita cuba nak ubah sikit. So basically korang kena argue. Tapi argue dengan cara yang betul lah. Bukanlah argue dengan cara kurang ajar. So basically korang faham lah di situ. So dalam bio ni, dalam sains pun korang kena ada sifat itu. Tapi saya faham kadang budaya kita kata, boleh tak? Dengar je cakap. Jangan argue. Tapi kadang pun saya pun kena belajar jugalah. Nak cuba balancekan benda tu. Kalau budak tanya, saya cuba jawab the nicely yang saya boleh jawab. Dan kalau awak bertanya tu, sebenarnya korang tak salah bertanya. So bertanya tu adalah satu sifat yang baik sebenarnya. Dia bukan kurang ajar. So sebab tu saya kata lagi sekali dalam tajuk bio ni, dia bukan menghafal. So korang kena tahu apakah facts dia. Kenapa dia jadi macam tu. Fakta dia pertama kita kata, kalau dalam daun dia ada mesofil palisat. Dan mesofil palisat ini dia tersusun tegak dan juga rapat. Itu faktanya. Kenapa dia tersusun tegak dengan rapat? Sebab bila dia tersusun tegak dengan rapat, dia boleh menyerap cahaya matahari dengan maksimum. Itu explanation dia. Bila dia dapat menyerap cahaya dengan maksimum, so kadar fotosintesisnya adalah tinggi. Okay, nah. Kedua, fakta untuk mesofil berspan, dia punya susunan untuk mesofil berspan itu dia tersusun longgar. Kan, you guys nampak dia longgar. Kenapa dia tersusun longgar? Alasan dia, kenapa Tuhan jadikan dia tersusun longgar? Kerana memudahkan proses pertukaran gas. Okay. Now, kedua, korang nampak tadi kita kata dia ada urat-urat tu tau. Urat-urat tu sebenarnya terdiri daripada berkas vaskular.
dalam berkas vaskular dia ada xylem dan juga phloem. Kenapa berkas vaskular ni penting ada dekat daun? Kenapa urat daun tu sebenarnya terdiri daripada berkas vaskular? Kenapa dekat daun mesti ada urat? Kenapa dekat daun mesti ada berkas vaskular? Membekalkan air. Yes, sebab xylem dia boleh angkut air, H2O. Lepas H2O ni adalah bahan mentah untuk proses fotosintesis. Bila proses fotosintesis, dia akan menghasilkan glukosa. Dan glukosa itu pula akan diangkut oleh, Phloem. yes, dia akan angkut oleh phloem. So far sampai sini boleh faham tak? Saya nak stop sampai sini. Can you understand? Kesimpulannya, Faham. faham, Alhamdulillah. So kesimpulannya, bila kita cerita pasal struktur daun ni terbahagi kepada luar dan juga dalam. Kalau luar paling kacang, luar terdiri daripada, Lamina dan petiol. yes, lamina dan juga petiol. So kita ada lamina dan satu lagi kita ada petiol. Apakah ciri lamina? Yang ada 3 ciri lamina kita belajar tadi. Apakah ciri kita paling utama? Nipis, lepe, hijau. Lepe dan hijau. Lepe, nipis, hijau. Okay. So, now kalau petiol ni, apakah fungsi petiol sebenarnya? Menyambungkan lamina dengan batang. Yes, dia sambungkan lamina dengan batang. Okay, now sekarang kita tengok pula struktur dalam daun. Struktur dalam daun ni sebenarnya kita boleh pecahkan paling maksimum dia ada 6. Dia terdiri daripada cuticle, epidermis atas, epidermis bawah, mesofil palisade, mesofil berspan dan juga akhir sekali berkas vaskular. Nah, satu ciri cuticle tadi yang kita belajar. Apakah ciri cuticle paling utama yang kita belajar? Kita ada 3 ke? Dia berlilin dengan lutsina. Dia berlilin dan juga lutsina dan kalis air. Kalis air. Mesti lutsina. Cahaya matahari boleh tembus. Yes, cahaya matahari boleh tembus. Okey, di bawah cuticle kita ada apa? Epidermis atas. Di atas. Yes, epidermis ni ada berapa jenis? 2. 2. Kita ada atas dan bawah. So, apakah ciri epidermis atas yang paling korang membezakan dia dengan epidermis bawah? Kedudukan dia rapat. Oh. Dia tiada sel pengawal. Yes, dia tak ada sel pengawal. Satu ciri epidermis dia adalah, nampak betul sini rapat. Saya tahu Afwan tengok di sini. Tapi yang paling utama sekali, dia Dia tiada lutsina. kloroplast dan juga dia lutsina. Okay, kalau ciri untuk epidermis bawah pula, okay, dia ada sel pengawal dan saya tak sure lah dia lutsina ni, saya tak sure. Saya tak berani nak bagi ajaran sesat. Nah, kemudian bawah epidermis tu, kita ada sel mesofil. Apa-apa je mesofil, dia ada satu organel yang banyak compare dengan sel-sel yang lain. Kalau mesofil je dia ada banyak organel apa? Kloroplast. Yes, dia ada banyak kloroplast. Now, bila kita cakap kloroplast, okay, sel mesofil ada 2 jenis tau. Satu adalah palisade, satu lagi berspan. Dua-dua ni ada banyak kloroplast. Tapi kalau kita nak compare lagi dia punya kepadatan antara palisade dengan berspan, mana satu kloroplastnya lebih banyak? Mesofil palisade. Yes, mesofil palisade, kloroplast ni lebih banyak. So bila kloroplast dia lebih banyak, mana satukah yang akan okay, dah lebih banyak dia akan menjalani proses fotosintesis. Now, kalau mesofil berspan, kenapa dia tersusun secara longgar? Memudahkan pertukaran gas. Yes, memudahkan pertukaran gas. Kemudian ciri lain kita ada berkas vaskular. Berkas vaskular terdiri daripada xylem dan juga phloem. So, is it okay? Okey. Okey sangat kan? Macam so korang kena selalu ni. Saya cuba doakan saya selalu bila saya ready. Bila saya ready, biasanya kalau saya ready saya ajar smooth. Tapi itulah saya cuba. InsyaAllah boleh. Saya pun tak tahu kenapalah saya suka bio. Kalau orang tanya saya, kenapa suka bio? Entahlah, dah suka. Macam awak lah kan, kalau awak suka somebody. Orang lain semua tengok nampak macam, apa benda lah kau suka kat dia ni lah. Kan? Sama jugalah perasaan saya suka kat bio. I cannot explain kenapa saya suka bio. Entah, saya rasa saya suka. You know? Satu ialah ciptaan Tuhan dan satu lagi entah, I think bio ni sangat menarik. Sebab tu the first thing dalam rules belajar, carilah benda yang cantik terhadap bio tu. Bila korang minat, dari sini dia lebih mudah. Right, so kita nak buat ni sebenarnya. Nanti saya bagi awak video. Last year, saya cuba tau ni. Last year, kita orang buat video ni, kita orang combine dengan English tau. Sebab dekat sekolah kita ada satu bahagian nama dia adalah
MBM, NBI. Pernah dengar tak? MBM tu macam kita memperkasakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pernah dengar tak? Pernah. Pernah kan? So last year saya encourage, saya tak force tau. Saya encourage budak buat herbarium sebab masa tu kita orang belajar PKP, herbarium tu dalam bentuk video. So herbarium ni nanti saya bagi banyak video yang cantik. Herbarium ni sebenarnya korang pernah buat. Korang pernah tak ambil ada kadang-kadang ada orang bagi ke korang bunga ke whatsoever lah. Lepas tu korang letak dalam buku and then korang keringkan. Tak pernah buat Tak. Ya Allah. Okay, lepas ni korang buat. Okay, now. Herbarium ni sebenarnya dia adalah satu koleksi spesimen tumbuhan. Ni macam kita nak jadi botani tau. Macam kalau orang kumpul stem, dia simpan stem dalam album. Kalau orang herbarium ni pula, dia simpan pula pokok-pokok ni dia buat macam buku tau. Dia macam buat buku scrap tau. So herbarium ni sebenarnya dia adalah koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan melalui kaedah tertentu. Dia ada banyak kaedah. Ada certain kaedah tu korang masukkan dia dalam oven ataupun korang keringkan. Tapi kita bagi kaedah yang paling mudah. Kaedah yang paling mudah, korang ambil pokok yang mana-mana korang nipis. Pokok berkayu. Biasanya tumbuhan berkayu ni cantik tapi suka awak tau. Ada orang hari tu ada budak buat bayam Brazil. Lepas tu dia tak sabar sebab sebenarnya benda ni lama sikit. Dia tak sabar, dia ambil dia letak dalam buku. Lepas tu dia alas dengan kain. Lepas tu dia iron. Nak bagi dia cepat kering. So it's up to you. Yang paling penting dia mesti ada kaedah memampatkan tau. So kaedah ni dia ada banyak cara. Tapi apa yang perlu ada dalam herbarium ni adalah this one. Okay. Dalam herbarium ni dia kena ada nama family. Ni korang boleh google lah cari. Kalau family dia apa nama dia. Kemudian nama scientific. Semua orang ada nama scientific. Macam kita manusia. Manusia kalau English kita panggil human. Kalau Melayu cakap manusia. Tapi kalau bahasa scientific manusia adalah Homo homo sapiens. Yes. So macam ni, ini nama saintifik dia adalah Hibiscus rosa sinensis. Okay, nama tempatan dia kalau kat kampung panggil apa? Adalah bunga raya. Siapa yang kumpul? Yang kumpul ni adalah Maesara. Nombor sampel, kalau korang buat sampai 14 cakaplah 14. Kalau korang buat dia 1, letak je lah sebagai 1. Tarikh korang dapat bila? Kat mana korang jumpa? Dekat, kalau sini adalah taman mewah. Senang kata kita buat surat beranak untuk pokok tu. Okay. Lepas tu nota apa yang korang nampak dekat daun tu, apa ciri-ciri dia. Daun dia berwarna hijau muda. Separuh daunnya bergerigi. Senang kata ini adalah awak punya pemerhatian terhadap pokok tu. Apa yang korang nampak? Okay. Lepas tu awak akan nampak kat sini bunga dia menunjuk ke atas. Bunga dia adalah sekuntum yang terletak pada hujung. So tugasan awak untuk awak punya PBD yang first ni adalah untuk buat herbarium. Tetapi herbarium ni awak kena bagi sampel tu kat saya. Tapi pada masa sama korang kena buat dalam bentuk video. Kenapa dalam bentuk video? Sebab bila awak buat dia dalam bentuk video, saya boleh bagi awak at least sampai TP5. Kalau lagi TP4 atau TP5. Sebab TP4 dengan TP5 ni dia adalah membentang. Korang boleh bentang. Maksudnya korang boleh bercakap, korang boleh present. Tapi kalau korang bagi saya just evidence sahaja tanpa korang explain, korang maybe dapat TP3 je. Sebab itu kalau boleh bila buat herbarium ni dah alang-alang buat tu korang buat video. Lagi satu korang kan dah tiada buat video. 2 tahun kot buat video. Masuk tahun kedua kan. Korang dah hebat kan korang punya skill buat video kan? Tak. Tak? Awak kira kan? So kalau buat video yang biasa-biasa nanti saya tunjuk dekat awak. So do you have any question? Saya dah habis. Nanti saya bagi awak tugasan. Nanti saya minta awak buat nota kitar sel tu. Kitar sel pula, kitar tumbuhan, and then saya ada bagi latihan sikit lah. Itu saya rasa saya bagi latihan sikit je. Okay, do you have any question? Tak ada Tak ada. Kalau tak ada, kita jawab pool. Ni tadi saya baru sempat buat sikit je ni, launch. So soalan saya tak aim untuk bab 2, tapi saya rasa saya kena ajar bab 2 tu sebabnya kalau saya tak ajar bab 2, macam mana korang nak buat herbarium kan? Semua saya dah launch ke? Alamak. Saya dah end kan pool. Mariana pandai. Okay, jap. Jap.
Cancel. Sekejap. Tiba-tiba pula saya blur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Saya kalau saya nervous, tiba-tiba benda simple pun saya tak nampak. Alhamdulillah. Alright. Okay, jom kita tengok dia punya ni. Saya dah tertekan salah ni tadi. Pool yang aktif. Okay, nah pool yang pertama. Antara berikut yang manakah contoh tumbuhan semusim? Contoh tumbuhan semusim sebenarnya adalah pokok labu. Rumput ni sebenarnya apa? Herba. Herba yang mana satu? Semusim. Dua musim eh? Saka. Saka ada dua. Satu berkayu, satu lagi adalah herba. So rumput ni adalah tumbuhan saka tetapi jenis herba. Sebab tu orang salah. Sebab tu kalau rumput tu korang confuse, korang tengok rumput dekat padang awak. Rumput padang awak tu adalah spesies tu lagi tua daripada awak. Which is rumput tu dah lama tau. Dia bukannya korang tengok rumput dekat padang tu kan. Setiap tahun kita tanam yang baru. Tak ada. Rumput tu memang dah ada dari situ. Dari lama. Kata saya rasa dari zaman saya sekolah. Which is 20 years ago. Pokok tu memang dah ada. Rumput tu dah memang ada di situ. Okay. So rumput tu adalah tumbuhan saka. Now yang ini kan saya tertekan ni tau. Saya dah terendedkan ni lah. Graf yang terdiri pada jujukan sigmoid yang kecil adalah graf apa? Untuk tumbuhan apa? Semusim, dua musim. Saka. Yes, saka. Nah, gelang tahunan pada batang pokok hanya dijumpai pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Primer dia tak ada. Dia tak ada gelang. Biasanya pokok tumbuhan primer ni tumbuhan dia tidak berkayu. Dia tak ada gelang tahunan. Okay, tapi tak apa. Siapa yang tersalah vote ni tak apa. Kita belajar, right? So refleksi kelas pada hari ni. Oh, saya rasa tajuk ni susah. Sebab ada seorang yang vote dekat sini 59 hingga 40% ni tak faham tajuk ni. Tak apa. Bila tak faham nanti kenapa refleksi ini penting? Refleksi ini penting sebab untuk awak. Kalaulah korang rasa korang tak faham tajuk ni, the best thing is korang kena study lah. Korang kena habis kelas je, korang kena buat study sendiri. Make sure jangan tertinggal sebab kita dah masuk bab 2. So, saya minta maaf atas segala kekurangan. So, Alhamdulillah hari ni kita dah nampak hebat sedikit. So, saya akan bagi awak sedikit latihan. So, maybe saya akan bagi latihan praktis sumatif tu soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 saja. Dan buat nota. Dan saya bagi latihan awak ni banyak sikit sebab nak cover untuk minggu depan. Herbarium, manalah tahu korang weekend ni nak buat herbarium sebelum puasa. Tapi masalahnya Sabtu, mestilah korang dah beli barang-barang nak puasa kan. Tapi tak apalah, tu kita cerita nanti. Nanti saya listkan semua latihan yang patutnya kita buat. So itu sahaja, kita dah pukul 9.31, so masa pun dah habis. Ini time korang rehat. So saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you so much. So do you have any question? Tak, Cik. Tak ada. Okay, so alright. Enjoy lah korang punya PDPR ni sebab minggu depan kita akan jumpa. Dan satu lagi, saya ulang lagi sekali, hari Jumaat ni kita tak ada kelas Google Meet. Saya bagi kerja, korang settlekan semua kerja korang tu hari Jumaat sebab saya nak bagi laluan kepada budak-budak yang nak pergi gotong royong. I think saya kesian juga. Dan satu lagi sebenarnya saya nak pergi sekolah, nak buat gotong royong. So susahlah sikit kalau saya nak gotong royong pada masa sama saya nak buat kelas. So sometimes ada benda kita boleh multitasking, ada benda kita tak boleh multitasking. So satu benda yang saya tak boleh multitasking adalah saya punya fokus. So sebab tu saya bagi